Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar yang Ustazah kasihi? Ustazah harap semuanya berada dalam keadaan sihat dan ceria. Alhamdulillah, kita akan teruskan sesi PDPR kita pada hari ini dalam mata pelajaran pendidikan Islam di bawah bidang kefahaman Al-Quran, tajuk Tadabbur Surah Al-Ikhlas Unit 5. Hari ini Ustazah akan terangkan asbab penurunan surah Al-Ikhlas, sebab penurunan surah Al-Ikhlas, juga maksud surah Al-Ikhlas. Di samping itu, Ustazah juga akan terangkan tuntutan surah Al-Ikhlas dan yang terakhir, kepentingan surah Al-Ikhlas. Sebelum kita teruskan pelajaran kita pada hari ini, sama-sama kita mendengar bacaan surah Al-Ikhlas dari Syekh Mishari Al-Afasi. Jom sama-sama kita dengarkan bacaan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul Azim. Demikianlah bacaan daripada Syekh Al-Mishari. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang ke-112 dalam Al-Quran. Diturunkan di Mekah dan mengandungi 4 ayat. Sebab penurunan ayat ini apabila sebahagian daripada penduduk Mekah yang mendengar seruan Rasulullah, dakwah Rasulullah ketika Rasulullah menyebarkan Islam, mereka bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Mereka bertanya kepada Rasulullah bagaimana rupa Allah. Maka turunlah surah Al-Ikhlas yang menjelaskan persoalan daripada penduduk Mekah ketika itu. Surah ini dikenali dengan surah Al-Ikhlas kerana menegaskan kemurnian tauhid kepada Allah. Allah memiliki sifat sempurna yang menafikan segala bentuk perkara syirik kepadanya. Sesungguhnya, tidak ada sesuatu makhluk yang menyamai dan menandingi Allah. Surah ni menceritakan kepada semua orang, kepada semua manusia, Allah itu esa. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang maha esa. Allahus samad. Allah yang menjadi tumpuan segala makhluk untuk memohon sebarang hajat. Lam yalid wa lam yulad. Dia tiada beranak dan dia tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. 4 ayat ni jelas, terang menjelaskan kepada penduduk Mekah yang ketika itu yang bertanya bagaimanakah keadaan Allah. Nabi menggambarkan keadaan Allah, maka ayat ini menggambarkan bahawa Allah ni esa. Esa ni satu. Bukan 2, bukan 3. Allah hanya satu. Yang kedua, Allah tempat tumpuan. Semua makhluk di bumi ini, semua makhluk di alam ini, Allah cipta dan Allah menjadi tempat tumpuan segala makhluk. Maknanya kita pun, kalau kita ada masalah apapun, Allah lah tempat kita mohon bantuan dan pertolongan. Allah yang akan tunaikan segala hajat kita. Allah yang memberi kita rezeki, Allah yang memberi kita nafas di muka bumi ini. Allah tempat tumpuan, tempat kita mengadu susah dan senang. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah tidak melahirkan anak dan juga tidak ada sesuatu pun yang melahirkan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun atau sesiapa pun yang setara, yang serupa dengan
Allah. Tak ada. Okey. Jelas dari situ dah. Itulah maksud surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Okey, seterusnya kita tengok kepada tuntutan surah Al-Ikhlas. Menceritakan penafsiran ni. Apakah yang dikatakan Qul huwallahu ahad ni, apa yang Allah nak ayat dalam surah Al-Ikhlas ni? Ayat Qul huwallahu ahad, nak ayatnya kandungan surah Al-Ikhlas ni Islam agama tauhid. Islam agama yang benar. Yang Allah suruh kitanya, Allah meyakini, Allah suruh kita yakin dengan sebenar-benarnya dalam hati kita bahawa Allah Maha Esa. Yang kedua, sentiasa ikhlas dalam beribadat. Dan yang ketiga, membanyakkan menyebut kalimah la ilaha illallah. Itu Allah suruh. Daripada ayat nombor 1 tu, kita tengok pada ayat nombor 1 dulu mula-mula ni deh. Penjelasan satu-satu. Qul huwallahu ahad tu, Allah nak ayat bahawa Islam agama yang benar, Islam agama yang diterima oleh Allah, Islam agama tauhid. Islam agama yang Allah turunkan kepada kita. Dan dalam tu, ayat tu, Allah suruh kita yakin bahawa Allah yang Maha Esa. Jangan ada kepercayaan lain. Kita yakin Allah Maha Esa, tapi dalam masa sama kita percaya kepada benda-benda syirik, percaya kepada jin, percaya kepada makhluk-makhluk lain. Tak boleh lagu tu. Tak boleh. Kita kena yakin dengan sebenar-benarnya bahawa Allah yang Maha Esa. Yang kedua, kita kena ikhlas. Ikhlas dalam melakukan ibadat, ikhlas dalam solat kita, ikhlas dalam bersedekah, ikhlas dalam tutur kata, ikhlas dalam bersahabat, ikhlas dalam setiap tindakan kita. Kita kena ingat apa yang kita buat kerana Allah, bukan kerana benda lain. Kita solat bukan kerana nak menyuruh orang, bukan nak tunjuk bahawa aku ni rajin, aku ni anak yang baik, aku ni juru supaya orang puji. Tu tak ikhlas lagu tu. Kita buat apa-apa ni, kita ikhlas. Kita sedekah duit ke orang, kita bagi sesuatu pada orang, kita kena ikhlas. Kita kena ingat aku buat ni kerana Allah. Jadi kena letak dalam jiwa kita, dalam hati kita, apa pun yang kita buat, kita kena niat kerana Allah. Yang ketiga, membanyakkan menyebut kalimah la ilaha illallah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, perbanyakkanlah menyebut la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Untuk mengukuhkan keimanan kita kepada Allah. Okay. Kemudian ayat yang kedua, Allahus Samad. Allah tempat meminta pertolongan. Kita sedih, kita tengah ada masalah, kita dirundung kesakitan, kita ditimpa kesusahan, kemalangan apa-apa pun, maka tempat mengadu ianya Allah. Contoh di saat sekarang ini kita dilanda COVID, pandemik. Satu dunia penuh, boleh dikatakan kita semua kehidupan terhenti. Berhenti. Masa dulu kita beranggapan tahun 2020 manusia mencapai tahap kemajuan yang hebat. Mungkin waktu tu manusia boleh mencipta pelbagai perkara yang hebat-hebat. Teknologi semakin moden. Tetapi sekali Allah menghantar sesuatu yang dipanggil virus COVID-19, menyebabkan satu dunia menjadi kucar kacir. Kehidupan tidak dapat diteruskan seperti biasa. Manusia terpaksa berkurung. Tidak boleh bertemu dengan sesiapa pun. Hanya mesti berada di rumah. Dan pada ketika ini, keadaan begini, siapa yang dapat membantu kita? Hanyalah Allah. Sebab itulah apa-apa pun yang kita hadapi sekarang, kita kembali kepada Allah. Mintalah pada Allah. Minta Allah angkat musibah ini. Minta Allah jauhkan kita daripada penyakit ini. Dan minta Allah lindungi kita semua, kaum keluarga kita, sahabat handai kita daripada wabak ini. Dan Allah berikan kita ketenangan. Allah berikan kita kebahagiaan. Tapi ingat, janganlah masa susah sahaja baru ingat Allah. Mungkin juga Allah bagi kita ni ujian kita pada hari ni sebab ramai manusia lah ni masa susah je dengan Allah. Masa dia senang dulu, dia happy, dia sukaria, dia tak ingat pada Allah.
maka Allah hantar satu jenis kuman virus COVID-19 untuk semua manusia kembali kepada Allah. Jadi dari segi tuntutan ni Allah daripada ayat ni Allah suruh kita buat apa? Pertama, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Nak apa-apa benda lah, nak gapo pun kita minta tolong pada Allah. Yang kedua, menghindari diri daripada perasaan putus asa. Belum ni banyak dalam berita, dalam TV, dalam media sosial dan cetak semua yang bercerita betapa ramai mereka yang bunuh diri. Alhamdulillah min zalik. Kita minta Allah jauhkan kita daripada benda-benda begini. Bila seorang tu dia rasa putus asa, ada setengah orang tu, ada satu kes baru ni yang saya dah dengar, sebab dia kena COVID. Dia kena COVID, dia tak mampu nak menghadapi penyakit tu, dia pun bunuh diri. Bunuh diri bukan jalan penyelesaian. Sebab selepas mati kita ada satu kehidupan lain. Kehidupan itu yang lebih, yang tak ada orang yang dah boleh tolong kehidupan selepas mati ni. Yang kita seorang-seorang kena tanggung. Jadi kalau kata dengan bunuh diri tu dia boleh selesaikan masalah, dia silap. Dia menambahkan lagi masalah untuk dia berhadapan dengan Allah esok. Jadi bunuh diri ni sebenarnya berpunca daripada sifat putus asa. Jangan ada dalam diri kita rasa putus asa. Kita kena yakin, kita kena betul-betul dalam jiwa kita kena yakin Allah ada dengan kita, Allah dekat dengan kita. Tak ada yang paling dekat dengan kita, Allah. Walaupun mak kita ada sekeliling kita, ayah kita ada sekeliling kita, tapi Allah lebih dekat dengan kita sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita tak pandai, kita ngaji tak pandai, malah dah aku belajar, tak faham ke satu. Itu pun sikap putus asa sebenarnya. Jangan ada sifat putus asa. Tak faham belajar lagi. Tak faham lagi, belajar lagi. Dan di samping tu doa ya Allah Tuhanku, bagilah aku kefahaman. Kena minta pertolongan Allah. Ya Allah, aku bukakan pintu hati aku, tajamkanlah akal aku, biarlah aku mudah faham ngaji. Tak faham belajar. Dan maka bila kita tak ada perasaan putus asa, Allah akan bagi kepada kita rahmat yang melimpah ruah. Yang ketiga, bersangka baik dengan setiap ketentuan Allah. Allah bagi kita sesuatu benda, Allah uji kita sebenarnya nak bagi syurga ke kita. Sebab tu macam saya ni, orang tu dia bunuh diri sebab dia kena COVID. Ada orang tu dia bunuh diri sebab dia tak boleh hidup dah, sebab dia tak ada kerja, kena buat kerja, makan tak ada, dia putus asa, dia bunuh diri. Sebenarnya dia tak ada bersangka baik pada Allah. Dia tak redha. Tu kesilapan. Sedangkan sepatutnya kita ni apa yang Allah beri ke kita, kita kena redha dan kita kena bersangka baik. Rupanya Allah beri ke orang tu nyakit COVID, sebabnya untuk Allah uji dia, keimanan dia. Dan sebab apa? Sebab Allah nak bagi syurga. Syurga ni bukan benda murah, benda mahal, benda payah. Sebab syurga di tempat segala nikmat. Tempat yang tak ada benda yang kita tak tercapai nikmatnya, sedapnya dari syurga ni, hebatnya syurga ni yang kita tak boleh jangkau dari fikiran kita. Kalau kita kata kita duk koyak sore, ada di syurga ni, orang kata ada mengalir sungai susu. Dari sungai tu susu, kita punya minum susu, kita pakai cedok, kita minum. Lagu ni kali kita pun bayarlah mikir daripada otak kita. Tak gitu tu, salah bayang kita lagi tu. Tak sedap lagi. Maknanya benda tu heavy, pemikiran kita ni ada batas dia. Tapi maknanya syurga ni menjangkau kenikmatan yang kita rasai atas dunia ni. Jadi benda hak begitu hebat, begitu comel, mungkin Allah nak bagi mudah-mudah. Kita nak periksa, nak boleh nombor 1 pun kita kena belajar dulu, kena berusaha sungguh-sungguh. Baru boleh nombor 1. Bukan kata bangun, tidur, main, makan kenyepah. Boleh nombor 1. Tak boleh. Tak akan boleh lagu tu. Orang ada cokoh, tidur, bangun, main, cikgu ngajar tak dengar, kerja sekolah tak buat, macam kau main, lepas tengok TV, lepas main telefon, tiba-tiba nombor 1. Tak ada. Tak akan boleh. Dia boleh nombor 1 macam mana? Orang boleh berjaya ni. Dia mesti dia belajar sungguh-sungguh dulu, kerja sekolah dia buat, dia main. Kalau main sikit, tak boleh aku buat kerja sekolah dulu. Dia korbankan rasa nak main ke apa. Baru dia boleh berjaya.
Begitu juga dengan syurga. Jadi, bila kita mikir bahawa nak boleh syurga ni payah, maka kita akan bersangka baiklah dengan apa yang Tuhan bagi kita. Allah bagi kita susah sikit, Allah bagi kita tak ada kerja ke, Allah bagi kita hidup nak makan payah ke, tapi kita bersangka baik, ya Allah ya Tuhanku. Ini ujianmu ya Allah, aku reda. Aku akan usaha bersungguh-sungguh lagi supaya aku akan berjaya di hadapan hari. Aku yakin aku mampu buat. Dan aku yakin rahmat Allah tu ada dengan aku. Jadi kalau kita bersangka baik dengan setiap apa yang Allah beri kita, maka hidup kita akan tenang. Pemikiran kita pun tak mikir, tak selalu. Kita akan hidup, kita akan usaha. Nah, apabila ada semangat untuk usaha, kita akan berjaya. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang akan berjaya. Jadi dalam ayat Allah Samad ni, Allah nak suruh kita yang pertama memohon pertolongan hanya kepada Allah. Minta tolong hanya dengan Tuhan. Dengan Allah. Bukanlah kata minta tolong dengan sama makhluk. Makhluk tak boleh tolong sama mana pun. Tak boleh tolong gitu jelah. Tapi yang boleh memberi pertolongan kepada kita ialah Allah. Sebab terkadang kita pergi minta duit dengan orang tu siap kita, dia beri duit. Kita contoh. Sebenarnya Allah yang gerakkan hati orang itu untuk beri duit kita. Kalau Allah tak gerakkan hati orang itu untuk memberi pinjaman kepada kita, dia tak akan pinjam, dia akan buat macam-macam alasan. Tapi bila kita sebelum gapo kita minta Tuhan, Allah takut tolonglah aku, bantulah aku. Kadang-kadang tiba-tiba ada lah orang mari lah di saat makan tak ada kita, kerja tak ada nak rumah kita, tiba-tiba ada mari atas berahlah kita. Tiba-tiba ada orang mari tanya khabar kita. Itu semua gerak-gerik Allah. Allah yang jentik hati dia untuk membantu. Sebab itulah apa-apa urusan kita minta tolong dengan Allah. Lepas tu Allah ajar kita juga daripada ayat ni menghindari diri daripada perasaan putus asa. Jangan putus asa. Jangan ada rasa putus asa dalam diri kita. Kena usaha. Selain kita bernafas, selain kita hidup, kita kena usaha. Dan yang ketiga, kena sentiasa bersangka baik kepada Allah. Okey, kita tengok ayat yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak mempunyai anak dan pasangan. Merenung ciptaan Allah dan mengagumi kekuasaannya. Daripada ayat ni, Allah nak suruh kita tengok alam ni yang Allah cipta ni. Dan biar hadir rasa kagum dalam diri kita. Kalau awak tengok ombak ya. Kalau awak pergi tempat satu hari nanti bila lepas kita bebas, kita boleh pergi mana pergi patah. Awak tengok ombak. Ombak mari, kemudian lagi. Situ pun kita rasa ya Allah, kagumnya. Hebatnya ciptaan Allah. Tengok langit. Langit terbentang luas. Langit itu atas. Tapi tak ada satu pun yang menongkat langit daripada jatuh. Tak ada. Sedangkan benda di atas, kita buat rumah. Kita buat bangun ni. Kita nak buat atap, mesti kena ada tiang. Baru terdiri atap, baru atap tu tak jatuh. Barulah shilling tu tak rebah, tak jatuh. Sebab ada tongkat. Tetapi langit yang Allah cipta terbentang di atas sana tanpa ada satu tongkat. Hebat kan? Tak payah pergi jauh lagi. Tengok pada diri kita sendiri pula. Hari-hari awak duk cermin diri, awak duk sikat rambut, awak mandi-mandi siap, bedok-bedokkan wajah awak tu. Cuba awak tengokkan wajah awak sendiri di cermin. Allah jadikan kita rambut. Benda-benda yang berambut atas rambut dengan bulu kening, bulu roma kita. Tapi peliknya ciptaan Allah. Rambut kita gunting panjang, pakai tegak pula. Tapi bulu mata ni pun lebih kurang rambut juga. Tapi kenapa kita cabut satu bulu mata, dia tumbuh bulu mata lain, dia panjang pada kecil, panjang pak sampai atas mata pak dia berhenti. Bagaimana kalau misalnya Allah suruh panjang pun rambut juga, dia panjang. Jadi gana mata kita. Jawab dia tak boleh buka putih mata lah. Betul tak? Nak buka kan dia berak di bulu mata tu, dia berak jadi tajam habis rambut. Lepas kena gunting pulak lah. Lepas tu baru selek. Lepas tu mata panjang sebulan, panjang pulak, gunting pulak. Oh penat lagu tu. Tapi nak ayat ni hebatnya ciptaan Allah. Sampai ada masa pak dia berhenti.
Nak orang yang dalam jasad kita ni bukan semua benda tu dia tumbuh-tumbuh. Kuku kita, dia tumbuh-tumbuh kena kerak. Tumbuh-tumbuh tu kita kerak, dia panjang-panjang pula, dia kena kerak pula. Dia main gitu. Tapi gigi kita cabut gigi, dia tumbuh, pak, dia berhenti. Satu lah. Tidaklah kata kau panjang. Ada tak gigi lagu tu? Tak ada okay. Oh kalau gigi lagu tu habis ya, habis panjang-panjang. Oh tak kerak lah kita. Tapi Allah buat betapa hebatnya ciptaan Allah. Sampai satu masa pak dia berhenti. Tak ada panjang-panjang pun gigi tu. Betul tak? Itu tentang diri kita sendiri. Allah mencipta makhluk yang atas muka bumi dengan pelbagai keindahan. Belum lagi awak tengok benda lain, bukitnya, pokoknya. Jadi kalau tengok semua tu dengan mata hati, maka awak akan temui betapa hebatnya kekuasaan Allah. Sebab tu dalam Islam pun kita sebenarnya disuruh berjalan. Berjalanlah di muka bumi ini untuk melihat kehebatan Allah. Sebab tu bila kita pergi jalan, buat lawatan, jangan hanya untuk bersukaria. Renung semua perkara sepanjang perjalanan. Awak pergi ke Perak, awak melalui lebuh raya Timur Barat, awak tengok Bukit Bukau yang ada di kiri kanan awak tengok gaung di bawah. Itu semua ciptaan Allah yang menggambarkan betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, yakin Allah Maha Berkuasa dan tidak perlu kepada pasangan dan keturunan. Allah tak perlu kepada sesiapa yang membantu. Allah tak perlu kepada isteri, Allah tak perlu kepada anak, Allah tak perlu. Tak perlu kepada keturunan untuk membantu dia mentadbir alam ini. Tak perlu. Sebenarnya, Allah memang satu. Sebab kalau misalnya beramah Tuhan, hak apa dengar orang percaya tu, hancur lah dunia ni. Sebab tu kalau kita tengok putaran alam sendiri, siang daripada pukul 7 pagi cerah naik sampai pukul 2 tengah lepas, sama kau tunggu matahari gerak pula, bumi gerak dengan matahari tiba-tiba malam. Pada malam 7 malam siapa pukul 7 pagi esok pula gelap gitu. Lepas musim pula. Kalau tak ada kuasa yang mentadbir dengan sebegitu cantik, pastinya aku cakap cik. Kalau banyak pula Tuhan ni kata, aku nak siya lama. Tuhan ni kata, tak siya, aku nak malam lama. Aku suruh semua makhluk aku tidur. Oh, balas, mata siya, mata malam. Kita ni bengok. Aku ni, macam dah baru tidur. Nak malam dah. Duk main gitu dah kita je. Okay. Tapi kerana Allah itu Esa. Allah mentadbir, Allah Maha Esa. Allah satu. Allah tak beranak. Allah tidak diperanakkan. Allah tak ada siapa-siapa yang melahirkan. Maka Allah mentadbir bumi ini dengan kekuasaannya. Yang ketiga, mempelajari ilmu akidah bagi memantapkan iman. Itulah pentingnya ilmu, kena belajar. Menuntut ilmu adalah wajib. Jadi nak tahu, nak tafsir soal Al-Ikhlas ni pun wajiblah kena. Sebab apa wajib? Sebab nak suruh iman kita mantap. Supaya kalulah orang mari, syaitan mari duduk balik, tiup kau gapo pada dalam diri kita, kita boleh lawan balik. Dengan iman yang kita ada, kita yakin bahawa Allah Maha Esa. Kita yakin Allah tempat kita minta tolong. Kita yakin bahawa Allah tidak beranak dan tidak peranakan. Dengan keimanan kita, dengan ilmu yang kita belajar, maka mantaplah iman kita. Okey, itu daripada ayat yang ketiga. Ayat yang keempat pula, walam yakullahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Allah tak serupa dengan makhluk, tak sama. Dia lagu ni lah, contoh yang mudahlah Ustaz nak ayat. Pencipta dengan yang dicipta memang takkan sama. Kereta, sebuah kereta. Yang mencipta kereta siapa dia? Manusia kan? Manusia yang mencipta kereta. Okey, bila manusia yang mencipta kereta, adakah manusia sama dengan kereta yang dicipta? Tak sama. Manusia boleh gerak, kereta boleh gerak. Betul tak? Kereta boleh gerak juga, manusia gerak juga. Tapi adakah pergerakan kereta tu sama dengan pergerakan manusia? Tak sama. Mestilah manusia itu lebih berkuasa daripada kereta yang dicipta. Maknanya pencipta lebih berkuasa daripada yang dicipta.
Sebab tu ayatnya Allah tak sama dengan makhluk. Jadi di alam ni, semua ni Allah cipta. Langit Allah cipta, bumi Allah cipta, matahari Allah cipta, bintang Allah cipta, bulan Allah cipta, manusia Allah cipta, tumbuh-tumbuhan, haiwan, angin, udara, oksigen, air, ribut, taufan, semuanya Allah cipta. Termasuklah cahaya. Syaitan, iblis, malaikat, semuanya Allah cipta. Maka mustahil Allah sama dengan makhluk. Allah tak akan sama dengan makhluk. Allah tak akan sama dengan benda yang diciptanya. Sebagaimana saya ni, kita yang mencipta benda. Kita cipta kursi, kita cipta meja, kita cipta rumah, kita cipta kereta, kita cipta lori, kapal terbang. Tapi manusia tak sama dengan benda yang dicipta. Jadi di segi pengertian utamanya, orang-orang dari ayat ni meyakini Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan daripada segala kekurangan. Kita kena yakin bahawa Allah Maha sempurna. Allah tak ada sifat kekurangan. Allah Maha sempurna. Yang kedua, bersyukur atas nikmat kurniaan Allah. Bersyukur. Apa yang Allah bagi pada kita, kita bersyukur sangat-sangat. Subhanallah, Allah beri kita boleh hidup tu. Alhamdulillah. Supaya juga setengah kata Allah, Ustazah, saya susah Ustazah. Saya tak boleh makan pun, saya sehari pun payah. Makan nasi pun dengan telur, bagilah kita kini. Tapi bersyukur. Walaupun awak makan dengan telur, awak patut bersyukur. Perkara utama kena bersyukur ialah bila kita sihat. Kalau kita ni duit banyak sekalipun, rumah besar 5 tingkat sekalipun, duit dalam bank ada 50 juta pun, tapi kalau kita sakit, semuanya tak ada guna lagi. Sebab tu dengan nikmat yang paling hebat, yang paling patut kita memang kena ingat sama-sama bila kita sihat. Maka nikmat hak lain tu, tak kaya ke, kita hidup susah ke, tak ada masalah lah. Sebab kita sihat. Kita tak perlu mikir demi, tak perlu mikir seduai pun sakit kepala. Tak ada seduai kepada resdung. Orang pagi-pagi bangun pusing, hacung. Orang seduai, orang resdung ni sejuk sikit tak boleh. Dia mula bersin. Orang resdung ni macam allergic lah, alahan kepada sesuatu, alahan pada udara. Alahan sebenarnya sikit kan, tapi nak rasa aircon tak boleh. Tapi bila kita sihat, kita boleh rasa nikmat duduk dalam aircon, kita boleh rasa nikmat tak ada aircon, kita boleh rasa belakang. Jadi kita bersyukur walaupun sekecil-kecil benda yang kita dapat. Dan yang ketiga, menginsafi kelemahan kita. Semua manusia tak ada yang sempurna. Nobody's perfect. Tak ada manusia yang sempurna atas muka bumi ni. Tak ada. Tak serayaklah dia tu gaji besar, dia rumah besar, dia comel, dia soho, dia glamour, dia apa. Tapi dia tetap tak sempurna. Kerana kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kita makhluk yang lemah. Kita tetap perlukan orang lain. Kita tetap perlukan sokongan orang lain. Kita tetap perlukan pertolongan orang lain. Saya nak jadi cikgu, saya perlukan ada anak-anak murid yang berada di hadapan saya untuk saya ajar mereka, untuk saya didik mereka. Mana mungkin saya menjadi cikgu tanpa ada sesiapa pun yang mendengar celoteh saya. Betul tak? Awak sebagai anak murid, awak perlukan cikgu untuk mendidik awak. Begitu juga dengan orang lain. Tak ada orang atas muka bumi ni dia boleh duduk seorang, dia tak ada. Kita tetap memerlukan orang lain, bantuan orang lain sebab kita makhluk yang lemah. Kita kena insaf lah. Kalau kita ingat berlaku benda tu, insya-Allah kita akan sedar siapa diri kita dan kita akan jadi manusia yang hebat. Janganlah bila kita mengaku kita lemah tu kita kata tak boleh mengaku lemah ni, nanti orang ujar aku. Dok, tu silap benarnya. Tidak salah kita mengakui kelemahan kita. Kerana ular tidak akan hilang bisanya apabila menyusul akal. Tidak akan hilang bisa ular yang menyusul akal. Kita tetap kita. Kita kena akui, kita ni manusia yang lemah. Sebab tu lah kalau kita salah ke apa, tengaku je lah. Perlulah berdolak dalam kapung-kapung. Sebab semua orang ada kekurangan masing-masing. Dan semua orang ada kelebihan masing-masing. Semua tu hebat tu. Orang ni lebih situ, kurang sini. Orang ni kurang situ, lebih situ.
Semua orang sempurna. Ada kelebihan masing-masing yang kita tak tahu. Ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Jadi tak perlulah, oh sedap dia lah ustazah gini-gini. Dia ada lemah dia juga. Ustazah pun ada kelemahan ustazah juga. Okay. Jadi itulah antara isi kandungan dalam surah Al-Ikhlas yang Allah tuntut kita supaya kita buat. Berdasarkan ayat-ayat ni, apa yang Allah suruh kita buat? Kita pertama yakin bahawa Allah yang Maha Esa. Kemudian beramal ibadat dengan ikhlas. Kena ikhlas dalam hati kita. Yang ketiga, seumur-seumur sebut La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Lepas tu, Allah suruh juga kita buat sentiasa minta tolong dengan Allah. Kapan-kapan minta tolong dengan Allah. Ngadu pada Allah. Mengadulah seumur-seumur pada Allah. Yang seterusnya, Allah juga ajar kita daripada surah ni supaya kita jangan ada sifat putus asa. Jangan putus asa dalam hidup. Dan kena yakin juga. Seterusnya kita yakin. Kena bersentiasa bersangka baik dengan Allah. Apa yang Allah bagi pada kita, kita kena redha, kita bersangka baik. Tuhan beri kat aku ni supaya aku masuk syurga esok. Beri pahala kat aku. Dalam ayat ni juga Allah nak suruh kita, menuntut kita supaya kita menjadi manusia yang kuat imannya dengan tengok semua alam ni. Allah suruh kita tengok ciptaan Allah. Bagaimana Allah mencipta langit, bumi, diri kita sendiri. Allah suruh tengok. Lepas tu Allah juga suruh kita yakin bahawa Allah yang Maha berkuasa. Allah tak perlu kepada bantuan sesiapa pun. Dan Allah juga suruh kita yakin dan sentiasa belajar supaya iman kita kuat. Dan daripada ayat ni jugalah, daripada surah Al-Ikhlas ni jugalah, Allah suruh kita yakin bahawa Allah Maha sempurna dan Allah ajar kita supaya sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah dan juga kena mikir dari kita ni makhluk yang lemah. Okay, itulah antara intipati tuntutan yang Allah suruh kita daripada surah Al-Ikhlas ni. Seterusnya kita tengok kepentingan surah Al-Ikhlas. Apakah kepentingan daripada surah Al-Ikhlas ni? Pertama, menguatkan pegangan akidah kepada keesaan Allah. Kalau orang tu betul-betul belajar, dia faham molek apa dia puasa ayat sami. Dia faham bahawa Allah ni Maha Esa, tak ada benda serupa dengan Allah. Allah tempat aku minta tolong. Maka automatik iman dia kuat. Bila iman dia kuat, maknanya pegangan akidah dia kuat. Yang kedua, menghindarkan diri daripada perbuatan syirik. Perbuatan syirik ni maknanya dia beriman pada Allah tapi dia minta pertolongan makhluk lain. Contoh, setengah orang tu lah, macam bomo, pero atu lah, pero jin lah. Dia bersahabat dengan jin. Kerana baginya jin tu boleh tolong dia. Jadi kalau lagu tu dia tak beriman lah, maknanya dia tak yakin dengan surah, dia tak belajar molek surah Al-Ikhlas, dia tak yakin. Orang yang betul-betul faham surah Al-Ikhlas ni, sebab Allah hanya, dari surah ni kata ada Allahus Samad. Allah tempat kita minta pertolongan. Maka dia tak akan minta pertolongan dengan makhluk lain dan dia tak akan menjadi seorang yang syirik. Yang ketiga, sentiasa berdoa hanya kepada Allah. Minta tolong dengan Allah. Apa-apa benda apa minta tolong dengan Allah. Minta berjaya, minta mudah pandai, minta seni. Mintalah dengan Allah. Yang keempat, kepentingan kita belajar surah Al-Ikhlas ni, satu kali bacaan surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Apa maksud tu? Maksudnya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, apakah seseorang daripada kamu mampu membaca dalam satu malam 1/3 Al-Quran? Mereka pun berkata, dan siapa antara kami mampu membaca 1/3 Al-Quran dalam satu malam? Rasulullah SAW bersabda, Qul huwallahu ahad, sebanding dengan 1/3 Al-Quran.
riwayat Bukhari. Okey. Dalam hadis ni Nabi wayak, boleh ke dok kita baca Quran 1/3 daripada Al-Quran dari satu malam? Macam semalam mampu dok orang tu baca Quran 1/3. Maknanya siapa 4 juzuk. Bukan 10 juzuk. Kita ada 30 juzuk. Maknanya boleh ke dok seorang tu baca siapa 10 juzuk dalam satu malam? Daripada surah daripada Alif Lam Mim, surah Al-Baqarah tu, siapalah juzuk yang ke-10. Boleh ke dok? Oh, memanglah tak mampu. Ada orang mampu, memang ada orang mampu. Orang ahli Quran memang dia boleh. Tapi payahnya payahlah. Jadi kalau nak dapat taraf tu, nak dapat taraf sebagaimana orang boleh baca Quran 1/3 malam tu, 1/3 Al-Quran tu dari satu malam, maka bacalah surah Al-Ikhlas. Ni nak ayatnya Allah beri kau kita. Allah beri kau kita umat Nabi Muhammad ni pahala, Allah beri kau kita kelebihan, Allah beri kau kita keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad ni. Di mana orang yang baca surah Al-Ikhlas ni, malam-malam semalam dia baca surah Al-Ikhlas, supalah juga dia baca Quran 10 juzuk. Besar pahala. Baca satu ayat Quran ni, berapa kali ganda dah pahala kita boleh. Bayangkanlah baca 10 juzuk tu berapa banyak mana dah pahala. Tetapi Allah kata apalah dah untuk check agak mau baca Qul Huwallah, surah Al-Ikhlas ni pun boleh dah pahala supaya kita baca 10 juzuk Quran tu. 1/3 Quran. Ini nak ayatnya kehebatan surah Al-Ikhlas. Okey. Seterusnya, kepentingan nak kena baca surah Al-Ikhlas ni, kena faham molek ni. Ganjaran syurga kepada yang mengamalkan surah Al-Ikhlas. Orang yang amal surah Al-Ikhlas, yang baca semua surah Al-Ikhlas ni, Allah wayak boleh syurga. Siapa nak syurga? Kau ada tak say syurga? Siapa tak say syurga? Semua nak Semua nak syurga. Kalau saya tengok cerita-cerita orang bukan Islam buat lah. Contohlah cerita Korea ke apa. Dia tahu. Dia sebut juga pasal syurga. Orang putih paradise. Dia sebut syurga. Dia nak syurga. Walaupun dia tahu dia tak beriman. Nak ayat semua yang nak ke syurga. Sebab dia mau tahu. Nak ayatnya dia mau tahu syurga itu tempat nikmat. Semua orang tahu syurga itu tempat nikmat. Walaupun dia bukan orang Islam. Nak raya semua yang nak ke syurga. Jadi kalau kita ni beruntungnya kita, betapa besarnya anugerah Allah buat kita bila kita lahir sebagai seorang Muslim. Kita celik putih mata, kita sudah menjadi seorang Muslim. Kita sudah diisytiharkan sebagai seorang Islam. Itulah nikmat yang paling hebat, yang paling besar dalam diri kita. Yang kita kena jaga sungguh-sungguh kerana kita seorang Muslim. Maka apa masalahnya kalau kita amalkan sahaja surah Al-Ikhlas ni. Sebab Allah raya orang yang amal surah ni boleh syurga. Amal lah. Amal kerana Allah. Janganlah pula amal. Nak gini-gini. Tosih lah. Sebab tadi kita ayat tadi. Kena ikhlas dalam beribadat. Beribadat ni hanya kerana Allah. Kita buat apa boleh baca Quran kerana Allah. Kita kasih kerana Allah. Kita ajak Allah baik pun kerana Allah. Kepentingan lagi yang keenam. Kepentingan surah Al-Ikhlas ni lagi, diampunkan dosa oleh Allah. Orang yang sentiasa membaca surah Al-Ikhlas kerana Allah, Allah akan ampunkan dosa dia. Jadi boleh syurga. Nak masuk syurga memanglah kena dosa tu diampunkan dulu. Kalau Allah tak ampunkan dosa, nak masuk syurga kot celah mana? Jadi cara nak minta pengampunan Allah, salah satu caranya ialah selain daripada kita istighfar, selain daripada kita minta ampun hak darat ya Allah tak ampunkan dosa aku tu, maka bacalah surah Al-Ikhlas. Baca surah Al-Ikhlas. Moga-moga dosa kita diampunkan. Kita ni banyak dosa. Semua manusia pendosa. Kita semua adalah pendosa. Tak sewayak lah. Tak sekatalah saya tak pernah buat dosa. Kita manusia lemah. Kita sentiasa terdedah dengan dosa. Dan kadang-kadang saya sedar dan saya tak sedar. Tapi Allah kata bertaubatlah.
Kerana Allah Maha Pengampun. Maka bertaubat bersangka baik pada Allah, sentiasa bertaubat memohon ampun supaya Allah ampunkan dosa kita. Dan cara lagi yang kedua, bacalah surah Al-Ikhlas ni. Semoga Allah ampunkan dosa kita. Yang terakhir, yang ketujuh, membentuk kepribadian Muslim. Pentingnya kita baca surah Al-Fatihah ini ialah untuk membentuk diri kita menjadi seorang Muslim yang sejati, yang betul-betul beriman kepada Allah, yang betul-betul taat pada perintah Allah, yang betul-betul yakin pada kebesaran Allah. Itulah pentingnya membaca surah Al-Ikhlas. Jadi, Ustazah harap semua anak-anak pelajar Ustazah faham kenapa kita membaca surah Al-Ikhlas. Kena ingat, surah Al-Ikhlas ni diturunkan di Mekah. Surah Al-Ikhlas diturunkan di Mekah, mengandungi 4 ayat dan merupakan surah yang ke-112 dalam Al-Quran. Al-Quran kan ada 116 surah. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang ke-112. Demikian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada mana-mana yang tak faham, anak-anak pelajar boleh hubungi Ustazah untuk bertanya. Kerja yang Ustazah nak suruh buat pada hari ini ialah mudah juga. Salin surah Al-Ikhlas dan juga maknanya. Ini aja. Nampak dah ni? Saya buat petak. Ustazah bukan buat petak dah. Tulis maksud buat ni, maksud surah Al-Fatihah tajuk. Kemudian tulis Bismillahirrahmanirrahim. Tulis makna dia dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Senggang sebaris. Tulis Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Tulis dia tu. Tak payah petak. Tulis terus. Kemudian senggang sebaris. Buat Allahus Samad. Allah yang menjadi tumpuan segala makhluk untuk memohon sebarang hajat. Senggang pula sebaris lagi. Buat lam yalid wa lam yulad. Ia tiada beranak dan dia tidak pula diberanak. Kemudian senggang satu baris lagi tulis walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada ada siapa pun yang setara dengannya. Boleh ke tak? Boleh buat dah. Inilah latihan awak untuk hari ni. Buat ni dulu. Tak payah tanyalah Ustazah apa Ustazah tak guna lagi buku kerja tu. Saya guna apa ni? Jangan pusing. Saya guna lepas ni sebab kita ada beberapa tajuk lagi dalam pendidikan Islam yang kita tak belajar. Lepas ni kita akan latih tubi dengan latihan dalam buku kerja tu dah. Okey, harap semua boleh buat ni dah sebab salin sahaja. Sebab Ustaz nak latih awak supaya pandai menulis dengan cantik dan kemas. Kalau awak jaga menulis, payah. Jadi latihan tu penting, latihan tangan awak untuk menulis tu penting. Buat ni sampai tu belajar, faham molek, apa semua-semua tu. Okey, itu saja pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar. Tak faham boleh hubungi Ustazah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.